Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkuliah sekali lagi yang dianjurkan oleh masjid Tuanku Said Faizuddin dan juga Global Ihsan, dan kuliah ini dibawakan secara fizikal di masjid ini dan juga dalam Zoom, talian Zoom dan juga Facebook yang dibawakan oleh Pro Media Tajdid dan juga Suara Sunnah. Baik, kita nak sambung balik perbincangan kita menggunakan kitab ataupun buku yang saya tulis ini, iaitu metodologi memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia. Baik. Saya duk cari buku saya, tadi ada dalam kereta, hilang. Tak tahu siapa ambil. Hantar yang ni pun bukan. Saya dah buat nota dalam buku tu. Baik, tak apa. Oleh kerana buku dah ada, kita pakai je lah kan. Nanti kita, yang mana saya ingat, saya sebut lah. Yang mana saya tak ingat tu, kita bincang minggu depan. Baik. Sebab biasanya sebelum kuliah saya akan buat nota, saya akan tulis tepi-tepi ni kan. Rujukan sikit lah. Okey, tak apa. Kita nak masuk kepada tajuk disiplin memahami hadis berdasarkan kepada sebabul wurud. Sebelum ni kita dah tengok dah faedah kenapa pentingnya nak tengok sebab urut. Atau sebab urut ni sebab ataupun peristiwa. Kenapa Nabi SAW mengeluarkan sesebuah hadis di zaman Nabi. Okey? Jadi kita dah tengok faedahnya pelbagai, dah tengok macam-macam faedah. Sekarang kita nak tengok dari sudut disiplin. Macam mana kita nak faham hadis berdasarkan sebab urut ni? Okey. Saya sebut di situ, tuan-tuan tengok muka surat 73, ya. Disiplin memahami hadis berdasarkan sebab al-wurud. Walaupun meneliti sebab al-wurud merupakan kaedah yang diterima dan dimestikan untuk seseorang memahami teks hadis. Benda ni perlu. Sebelum nak faham, kena tengok sebab urut. Namun ia mesti memenuhi disiplin yang ditetapkan. Ini kerana penelitian terhadap sebab urut tanpa disiplin yang betul akan menyebabkan seseorang tersalah faham atau mungkin tersilap dalam memahami maksud sebenar sesebuah hadis. Kena pegang disiplin ni, kalau tak kita akan jadi keliru pula. Walaupun kita tahu dah, oh Nabi sebut hadis ni sebabnya yang ni. Nabi sebut yang ni kerana ada peristiwa yang ni. Tapi kalau tak faham disiplin, kita akan jadi keliru balik. Contoh. Yang pertama, tidak mentafsirkan sesebuah hadis yang mempunyai sebab, melainkan setelah kita teliti sebab dia. Itu biasalah. Sebab bukan semua hadis mempunyai sebab urut. Kadang-kadang ada hadis dia tak ada sebab urut, tiba-tiba je Nabi sebut. Contoh, Nabi SAW lepas salat
Seperti mana kata Al-Irbad Ibnu Sariyah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia kata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma aqbala alaina, fawa'adhana maw'izatan, zarafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Faqalu ya Rasulullah, ka'annaha maw'izatu muwaddi'." Ila akhiril hadis. Hadis ni biasa saya baca dulu. Irbad bin Sariyah kata, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kami dalam salat. Nabi jadi imam dekat masjid. Selesai je Nabi jadi imam, summa aqbala alaina, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pusing menghadap kami. Fawa'adhana, terus Nabi bagi tazkirah. Terus Nabi bagi mau'izah, Nabi beri peringatan. Fawa'adhana mau'izatan zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Irbad bin Sariyah kata, tazkirah yang Nabi bagi itu tazkirah yang kalau orang dengar, mata akan mengalirkan air mata. Mengalir air mata dengar. Wa wajilat minhal qulub. Jiwa yang mendengar, orang yang dengar tu jiwa dia akan jadi takut, menggeletar kalau dengar. Maksudnya tazkirah Nabi itu tazkirah yang memberikan peringatan yang sungguh-sungguh lah kepada orang yang mendengarnya. Sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, seolah-olah nasihat ni macam orang yang nak meninggalkan kami. Sahabat rasa macam, ni macam Nabi ni nak meninggal aja, macam Nabi ni nak pergi meninggalkan kita. Fa'ausina, berikanlah kami wasiat. Hadis ni ada dua kategori. Satu kategori, Nabi salat, lepas salat Nabi bagi peringatan. Lepas bagi peringatan, sahabat kata, ya Rasulullah, seolah-olah ini merupakan peringatan ataupun nasihat orang yang nak meninggalkan kami. Berikan kami wasiat, berikan kami pesanan. Maka Nabi kata, usikum bitaqwallah, aku memberikan pesanan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah, dan aku berpesan kepada kamu supaya kamu taat kepada pemimpin, supaya kamu dengar cakap pemimpin, jangan angkat senjata lawan pemimpin pemerintah. Wa in abdan habasyiyah, walaupun yang menjadi pemimpin kamu, walaupun yang menjadi pemerintah kamu itu adalah hamba habdi, hamba habsyi. Bukan hamba abdi, hamba habsyi. Maksudnya dia pernah jadi hamba, dia bebas jadi pemimpin. Kemudian Nabi kata, wa iyyakum fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa hidup lama selepas aku meninggal nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, kamu kena pegang dengan sunnah aku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan kena pegang sunnah khulafa'ir rasyidin selepas daripada aku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kamu dengan perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, kerana semua benda yang baru dalam agama itu sesat, dan semua benda sesat itu dalam neraka. Hadis ni ada dua kategori lah. Satu, lepas salat Nabi pusing terus bagi tazkirah. Tazkirah yang menggetarkan jiwa sahabat. Pasal apa Nabi bagi tazkirah? Tak tahu. Tiba-tiba Nabi terasa nak bagi, maka Nabi pun bagi. Sahabat yang dengar tazkirah ni dia rasa macam tak cukup. Ya Rasulullah, tolong bagi kami pesanan. Rasa macam Nabi nak meninggalkan kami ni. Nabi bagi rangkap kedua punya, iaitu berpegang dengan sunnah, jauhi bid'ah, taat kepada pemimpin, jangan buat kacau dalam negara orang Islam. Rangkap yang kedua ni pasal apa Nabi sebut? Ada sebab dia sahabat minta. So ada hadis yang kita tahu sebab urut, ada hadis yang kita tak tahu. Tapi kalau ada hadis yang kita tahu ada sebab urut, jangan kita tafsirkan mana-mana hadis yang mempunyai sebab urut, melainkan tengok dulu sebab urut dia. Kerana sebab urut memberikan kita kefahaman konteks. Dia bila kita nak faham sesuatu teks itu, perlu kepada teks dan konteks. Contoh saya bagi contoh, penting faham konteks ni.
ada orang dengar azan. Azan aja dia terus kata, alah pergi mampus lah. Salah ke tak salah perkataan? Orang ni dia dengar azan, azan, pergi mampus lah. Salah tak? Salah kan? Azan ni syiar. Bila dia maki hamun azan, problem lah, dosa lah dia kan. Tapi boleh tak kita hukum dia terus? Ke kita kena tanya dia dulu? Dalam agama ni kena tegakkan hujah dulu. Kena tanya, yang awak cakap ni awak tahu tak benda ni salah? Dia kata salah apa? Dah awak duk hina azan. Saya bukan hina azan ni, saya duk marah orang yang azan tadi. Yang orang azan tadi ni, dia tadi duk main nombor ekor dengan saya. Masuk waktu dia pergi azan pula. Salah tak? Yang ni kurang lah sikit salah dia tu kan. Yang tadi tu macam kita nak marah sungguh lah. Oh, hang hina azan. Sebenarnya bukan hina azan. Dia marah pada orang yang hipokrit lah pada dia. Tadi duk main nombor ekor sama-sama, tiba-tiba pergi azan pula kan. Sebab tu kita kena faham sesuatu perkataan ataupun sesuatu kenyataan dengan teks dan fahami konteks. Dalam bahasa Arab kita panggil siyaqul kalam, konteks sesebuah perkataan itu diucapkan penting. Sebab itu saya sebut di situ, antara perkara yang disepakati di sisi ulama ialah bukan semua hadis Nabi SAW mempunyai sebab urut yang jelas. Bukan semua. Sebahagian kita tak tahu apa sebab, tiba-tiba je Nabi bagi. Namun jika sesebuah hadis mempunyai sebab urut yang jelas, maka tidak dibenarkan untuk seseorang yang ingin memahami teks hadis tersebut melainkan dengan meneliti sebab urut baginya. Tuan-tuan cuma tengok nota kaki tu. Saya nukil daripada siapa tu? Daripada Mufti Perlis. Tesis PhD dia memang pasal sebab urut. Ditulis dalam bahasa Arab kat UIA. Buku tu dah dicetak dan dijual lah. Okey? Baik. Penelitian terhadap sebab urut ini penting bagi seseorang yang ingin memahami hadis yang mempunyai sebab urut yang jelas, kerana ia berkemungkinan memberikan konteks yang betul bagi hadis tersebut. Oleh kerana itulah, kalau siapa-siapa yang boleh bahasa Arab, siapa yang boleh buka kitab Arab boleh baca, bukalah kitab-kitab yang mensyarahkan hadis, kitab-kitab yang luas, yang besar, yang detail. Ketika mana mereka mensyarahkan hadis, pastinya mereka akan membawa sebab urut kalau hadis itu mempunyai sebab urut. Bukalah kitab Umdatul Qari karya Al-Imam Al-Aini, kitab Fathul Bari karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari karya Ibn Rajab Al-Hambali, kitab At-Tamhid karya Ibn Abdul Bar mensyarahkan hadis Muwatta' Malik. Semua kitab-kitab yang besar ini mereka akan cuba cari sebab urut kalau ada. Sebelum mereka nak mensyarahkan sesebuah hadis, mereka akan bagi tahu kat kita dulu, oh hadis ni ada sebab urut dia, hadis ni ada sebab urut dia, untuk difahami konteks sesebuah ucapan itu diucapkan oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Contohnya hadis yang kita baca minggu sebelum ini, kuliah sebelum ini. Jabir radhiyallahu anhuma mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisa minal bir as-saumu fis safar. Bukanlah termasuk dalam kebaikan berpuasa ketika bermusafir. Kalau baca hadis ni tanpa melihat kepada sebab urut, kita akan kata siapa-siapa yang berpuasa sewaktu bermusafir, dia telah buat benda yang tak bagus, benda yang sekurang-kurangnya makruh. Sebab apa makruh? Sebab Nabi kata laisa minal bir, tidak termasuk dalam kebaikan berpuasa waktu musafir. Tuan-tuan biasa pergi musafir? Bulan-bulan puasa ada pergi Kuala Lumpur tak kadang-kadang? Ada. Puasa tak? Puasa. Makruh ke apa? Jawapan dia tak makruh. Nabi kata. Sebab tu saya kata kat depan ni, kalau tuan-tuan tengok kat kulit buku, apabila hadis sahih, pastikan pemahaman juga sahih. Maksudnya kadang-kadang hadis itu sahih, cara dia faham tak sahih. Bila kita tengok hadis ni ya,
Sebenarnya ada sebab dia. Apa sebab dia? Sebab Nabi sebut hadis ni, Nabi ternampak satu orang yang dia berpuasa waktu bermusafir sampai tumbang. Punya panah tak larat, tumbang dia sampai mudarat pada diri dia. Baru Nabi sebut perkataan ni. Baru Nabi kata, oh, orang macam ni kalau dia bermusafir, dia tak larat sangat puasa sampai tumbang, boleh pengsan, boleh sakit, boleh mudarat pada dia, boleh mati. Puasa waktu ni bukan kebaikan lagi dah. Dia kena berbuka. Sebab itu kata Al-Imam Abul Abbas Al-Qurtubi dalam kitab dia Al-Mufhim mensyarahkan Sahih Muslim. Dia kata, "Waqad ta'awwala ba'du ulama'ina qawlahu laysa minal bir ay al-birril wajib. Wa hadha at-ta'wil innama yahtaju ilayhi man qata'a al-hadith an sababih wa hamalahu ala umumih wa amma ala ma qarrarnah fala hajata ilayhi." Dia kata sebahagian daripada ulama kita, yakni ulama-ulama sebelum dia, sebahagian daripada mereka ta'awwala qawlahu, mereka mentakwilkan kalam Nabi, laisa minal bir. Nabi kata dalam hadis tu bukan daripada kebaikan. Mereka mentakwilkan kebaikan itu dengan maksud wajib. Bila Nabi kata bukan termasuk dalam kebaikan, mereka kata maksudnya bukan termasuk dalam perkara wajib. Maksudnya kalau orang musafir tak wajib puasa. Dia orang takwil yang tu lah. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, setelah dia bawa takwilan hadis ni, takwilan ulama, dia tak setuju. Dia kata, wa hadha ta'wil, adapun takwil ini, innama yahtaju ilaih, sesungguhnya takwil seperti ini, siapa yang perlukan takwil seperti ini? Dia kata, wa hadha ta'wil innama yahtaju ilaihi man qata'al hadis an sababi, hanya orang yang memisahkan, hanya orang yang memutuskan hadis daripada sebab urut saja yang memerlukan takwilan yang seperti ini. Wa hamalahu ala umumi, sehingga dia terpaksa faham hadis itu umum. Sedangkan dia kata, seperti mana yang telah kami jelaskan sebelum ini, takwilan seperti ini tak perlu lagi. Sebab kita dah tengok dah pada muka surat sebelum ni. Kalau tuan-tuan tengok ya, dalam muka surat mana tadi? Saya pun lupa dah, tapi sebelum ni kita dah baca dah ni. Okey, muka surat 57. Tuan tengok muka surat 57. Apa kata Abul Abbas Al-Qurtubi? Dia kata, wa qawluhu laisa minal bir as-siyamu fi safar, kata-kata Nabi bukan termasuk dalam kebaikan berpuasa waktu musafir, fa innahu kharaja ala qaumin saqatu min jahdi saum. Yang ni sebenarnya hadis ni keluar, hadis ni muncul, hadis ni terbit daripada Nabi kepada kaum yang mana mereka tumbang disebabkan kesusahan puasa. Hatta dhullila alaihim, sehingga mereka itu terpaksa diteduhkan daripada panas matahari. Fayatanawal man kana ala mithli halihim, dan hadis ini merangkumi orang yang seumpama seperti mereka. Maksudnya hadis ni bukan umum, hanya untuk orang yang bermusafir yang tak larat sungguh dan baru pakai. Dan itu ada sebahagian ulama takwil tu, takwil sampai kebaikan tu dianggap sebagai benda wajib. Bukan wajib puasa waktu musafir. Perkataan bir bukan hanya wajib. Perkataan bir termasuk benda wajib dan benda sunat. Sebab bir tu maksudnya kebaikan. Birrul walidain kan, buat baik pada ibu bapa. Buat baik pada ibu bapa ni benda yang hanya melibatkan wajib aja ke sunat pun sekali? Sunat pun sekali kan. Benda-benda sunat pun kita bantulah, bukan hanya benda wajib saja. Jadi takwilan ni takwilan orang yang terpaksa buat sebab dia tak tengok sebab urut. Terpaksa takwil, kita kata dia punya kona tu kona jauh. Sedangkan tak perlu pun kona-kona jauh ni. Okey? Okey, boleh faham. Alhamdulillah. Sebab tu kita perlukan sebab urut ni. Kalau tak, kita terpaksa untuk takwil dengan takwilan yang baik, takwilan yang terlalu jauh, sehingga lafaz bahasa Arab pun tak membantu sebenarnya untuk takwilan ni. Okey. Disiplin yang kedua, hukum asal bagi sesebuah hadis ialah umum
dan tidak dihadkan kepada sebab urut saja. Walaupun kita dah perhati sebab urut, tapi asal hukum bagi hadis tersebut umum. Dia tak terhad hanya pada kes tu saja. Saya bagi contoh. Imam Ghazali kata apa? Al-Imam Ghazali dalam kitab dia, ya, Al-Mustasfa, dia kata wurudul am ala sababin khas la yusqitu da'wal umum. Datangnya dalil yang umum dengan sebab yang khusus tidak menggugurkan keumuman hadis, keumuman dalil tersebut. Kita tengok contoh. Hadis samak kulit haiwan. Hadis samak kulit haiwan. Tahu samak? Proses keringkan kulit sehingga hilang dia punya darah, dia punya daging, sampai jadi kering elok. Okey. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin dubigh faqad tahur. Hadis ni hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mana-mana kulit yang disama faqad tahur, maka ia dianggap sebagai suci. Hadis ni umum. Hadis ni dikira umum. Jadi boleh amal tak? Kita tengok sebab urut dia. Okey? Sebab urut dia apa? Sebab urut dia kata hadis ini mempunyai sebab urut yang tersendiri, iaitu ia diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kambing Maimunah yang mati. Walaupun ucapan ini disebutkan ketika kes kambing beliau yang mati, namun ulama mengatakan hukum ini terpakai untuk semua jenis kulit haiwan selain kulit babi dan anjing. Babi dan anjing kita excusekan. Selain daripada kulit babi dan anjing, kulit haiwan ni kalau kita sama, bersih daripada darah, bersih daripada daging, boleh pakai, boleh digunakan. Sebab perkataan Nabi tadi umum. Nabi hanya sebut untuk kes kambing Maimunah yang mati, patut kambing je lah ustaz. Kan Nabi sebut perkataan ni waktu Nabi jalan dekat tempat Maimunah bela kambing, Nabi tengok kambing Maimunah ni bergelimpangan mati. Jadi Maimunah ni bila ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata hal lan tafa'tum bi ihabiha, kenapa kau tak ambil kulit dia, boleh ambil manfaat daripada kulit. Mereka kata ya Rasulullah innaha maitah, ya Rasulullah dia tu bangkai, dia bangkai, mati tanpa sembelih kan? Kalau sembelih lain cerita. Sembelih ni usah kata nak guna kulit, nak ambil tulang buat sup pun boleh. Yang ni tak boleh sebab dia mati tanpa sembelih. Nabi kata ambil lah kulit dia, daging dah tak boleh makan dah sebab dah mati tanpa sembelih, ambil kulit. Sahabat kata ya Rasulullah innaha maitah. Barulah Nabi sebut perkataan ni, ayyuma ihabin dubigh faqad tahur. Mana-mana kulit yang disamak dah bersih daripada sebarang kekotoran, sebarang darah, maka ia telah menjadi suci. Sebab itu para ulama kata semua kulit, kambing ke lembu ke yang mati tanpa sembelih, boleh guna kalau telah disamak, walaupun dia mati dalam keadaan bangkai. Sebab hadis ni hadis yang umum, maka kita tak ikat dia dengan sebab urut. Okey, boleh lah? Baik. Manakala kulit babi dan anjing mempunyai perbahasan yang panjang di sisi ulama. Majoriti ulama tak bagi. Kulit anjing, kulit babi, majoriti ulama kata tak boleh. Sebab kedua-duanya adalah najis. Sama nak buang najis, tapi babi dan anjing ni zat dia tu najis, jadi tak boleh pakai. Walaupun ada minoriti ulama kata boleh, tapi pendapat tu adalah pendapat yang lemah. Pendapat tu adalah pendapat yang lemah, jadi tak boleh lah, tak boleh pakai. Okey, baik. Al-Amidi menjelaskan, Amidi ni ulama usul fiqh, dia kata apa? Wa amma in kana minal qismil awal
famadhhabu Abi Hanifah wal jammul ghafir annahu 'am wa annahu la yasqutu 'umumuhu bisababil ladzi warada alaih. Adapun jenis yang pertama, yakni dalil yang datang dengan sebab yang khusus, sedangkan dalil umum, mazhab Abu Hanifah dan mazhab majoriti ulama mengatakan hadis itu kekal umum walaupun dia datang untuk sebab yang khusus. Wa innahu la yasqutu 'umumuhu bisabab alladhi warada alaih, dan keumuman dalil tersebut tidak gugur walaupun dalil itu datang dengan sebab yang khusus. Wal manqulu 'ani Syafi'i radhiyallahu anhu, dan dinukilkan daripada Syafi'i radhiyallahu anhu, wa Malik wal Muzani wa Abi Thawr khilafuhu. Sedangkan pandangan yang dinukil pada Imam Syafi'i, pada Imam Malik, pada Muzani, pada Abu Thawr selain daripada itu, maksud dia kata khusus juga. Wa ala hadha yakunul hukm fi ma idza warada al-'am ala sababin khas. Jadi dia kata kalau ikut pendapat yang kedua ni, walaupun lafaz dalil itu umum, sebab khusus dia kata khusus. So ada dua pandangan. Majoriti kata kekal umum, minoriti kata khususkan. Okey. Kemudian wal mukhtar dia kata. Saya potong sikit, sebab itu panjang, dia sebut contoh. Wal mukhtar, pandangan yang terpilih. Innama huwal qawlu bit ta'mim. Pandangan yang tepat, pandangan yang dipilih ialah pandangan yang mengatakan dalil itu kekal umum. Ila ayyadulla dalilu ala takhsis, sehingga datangnya dalil yang menunjukkan ia khusus. Okey. Boleh Baik. Kita tengok contoh yang kedua. Hadis air laut suci dan menyucikan. Okey. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia kata sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul ma' atau inna narkabul bahr wa nahmil ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi 'atashna afanatawadda' bima'il bahr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Baik. Abu Hurairah kata ada seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab urut dia lah. Ni sebab urut bagi hadis ni. Sahabat datang tanya Nabi untuk satu kes. Dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahar. Sesungguhnya kami ni berlayar di laut. Mungkin nelayan lah. Mungkin traders lah. Zaman dulu kalau orang meniaga ni tak ada kapal terbang kan, ikut jalan laut lah. Okay. Inna narkabul bahar, kami mengembara di laut, kami berlayar di laut. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', tapi kami cuma bawa air sikit aja untuk kami minum. Fa in tawadda'na bihi atashna, kalau kami gunakan air yang kami bawa tu untuk minum tu, untuk berwuduk, kami akan dahaga tengah-tengah laut. Afanatawadda' bima'il bahar, boleh tak kami berwuduk dengan air laut? Soalan dia, boleh tak kami berwuduk dengan air laut? Jawapan boleh tak boleh? Nabi jawab. Nabi kata, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci lagi menyucikan, dan bangkai-bangkai laut itu halal. Okey. Sebenarnya tuan-tuan, Nabi menjawab soalan tak? Nabi jawab tak soalan? Nabi bukan hanya jawab soalan, Nabi bagi ekstra lagi. Dia tanya, boleh tak berwuduk dengan air laut? Kan? Boleh tak berwuduk dengan air laut? Nabi jawab, air laut itu suci lagi menyucikan. Maksudnya boleh lah. Bangkai laut tu pun halal. Maksudnya apa saja yang kita tangkap daripada laut, yang memang duduk dalam laut, keluar mati, boleh makan tak? Boleh. Tuan-tuan jangan sebab ada orang dia macam salah faham. Dia katanya,
Bangkai laut boleh makan. Tak mudarat ke ustaz? Busuk tu. Dia ingat bangkai ni benda-benda busuk bangkai. Bangkai ni benda mati tanpa sembelihan. Tanpa sembelihan syar'i, itu bangkai lah. Jadi kalau ikan yang tuan pergi dekat pasar tu, ikan-ikan tu kira bangkai lah. Sebab ikan tu mati tanpa sembelih. Udang, sotong, kan? Mati tanpa sembelih. Jadi dikira bangkai. Boleh makan tak? Boleh makan. Sebab apa boleh makan? Nabi kata al-hillu maitatuhu. Makanan-makanan laut itu yang mati tanpa sembelihan halal. Ini sebenarnya rukhsah lah pada kita. Jenuh lah kalau kita nak makan ikan kena sembelih dulu. Kita pun tak tahu tengkuk dia kat mana. Duk cari tengkuk susah hati juga kita kan. Jadi boleh makan. So Nabi bagi ekstra. Soalan yang para ulama faham hadis ni. Faham hadis ni senang je. Nak faham hadis ni clear. Boleh berwuduk dengan air laut. Bangkai-bangkai laut boleh makan, halal. Tapi timbul satu persoalan. Hadis ni kita nak implement, kita nak tatbiq, kita nak laksanakan waktu memang kita tak ada air ke kalau ada air pun boleh? Sebab soalan tadi apa? Orang yang tak cukup air. Itu soalan dia. Katalah hari ni kita pergi belayar naik cruise. Itu yang saya sebut tu, cruise. Betul kan? Naik cruise kan? Naik cruise. Cruise kan kapal mewah kan? Katalah kita ni tiba-tiba orang jemput naik cruise kapal mewah, belayar dekat laut berhari-hari. Air mineral berlambak-lambak dalam tu. Bukan kata air mineral, kolam renang pun ada dalam kapal cruise tu. Boleh tak kita ambil wuduk dengan air laut sedangkan air masih banyak dekat atas kapal? Boleh kan? Sebab apa boleh? Sebab hadis ni lah, Nabi kata air laut suci lagi menyucikan. So jawapan Nabi ni telah mengatakan satu kesimpulan yang sangat umum. Kamu ada air lain ke, kamu tak ada air lain ke, air laut still boleh guna. Kerana sifat air laut itu suci lagi menyucikan. Bukan hanya terhad kepada soalan tu saja. Sebab soalan tu orang tak cukup air. Dia bawa air tapi sikit. Air biasa, air ni lah air darat. Air yang tawar ni. Kan, fresh water ni. Tak cukup. So sebab tu dia tanya Nabi. Kalau Nabi jawab boleh, mungkin ada ulama faham boleh guna air laut kalau tak ada air lain. Sebab tu Nabi bagi jawapan umum. Huwa tahuru ma'uhu. Air laut itu suci lagi menyucikan. Al-hillu maitatuhu. Bangkainya pula halal. So kalau kamu tak cukup minum air yang kamu bawa. Tak cukup makan, ambil air, ambil makanan dalam laut dah. So Nabi bagi satu keringanan kepada umat. Baik. Okey. Jika diperhatikan kepada jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, jelas ia menunjukkan tentang keharusan berwuduk dengan air laut. Ini adalah jawapan kepada soalan bagi orang yang berkelana di laut dan tidak mempunyai bekalan air yang mencukupi. Lalu mereka bertanya tentang hukum berwuduk dengan air laut. Walaupun ia adalah jawapan bagi soalan yang khusus, tetapi jawapan baginda yang umum ini menjadikan air laut itu hukumnya suci lagi menyucikan. Ia boleh digunakan untuk berwuduk walaupun dalam keadaan air lain wujud. Keharusan ini tidak terbatas bagi mereka yang tidak menjumpai air lain atau air lain tidak mencukupi sahaja. Maksudnya bukan hanya terhad kepada soalan umum. Okey. Clear Ini disebutkan oleh Ibn Qudamah lah. Baik. Yang ketiga, disiplin yang ketiga, sebab urut tidak mengkhususkan sesebuah hadis kecuali jika berlaku percanggahan. Tadi kita dah bincang dah. Kalau jawapan Nabi umum, sebab urut tu khusus, so kena pegang umum. Kecuali kalau ada percanggahan di antara hadis dengan hadis.
Bila ada percanggahan di antara hadis dengan hadis, dan baru tengok sebab urut yang satu ni mengkhususkan hadis tersebut supaya tak berlaku percanggahan. Kan tadi kita sebut hadis Nabi larang berpuasa waktu musafir. Nabi kata puasa waktu musafir bukan kebaikan. Ini bercanggah dengan hadis lain. Kita tengok hadis lain tu. Okey. Antara perkara yang disepakati oleh ulama hadis ialah setiap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat umum mesti difahami secara umum dan tidak boleh dikhususkan hanya kerana ia diucapkan ataupun dia disebutkan kerana sebab urut yang tertentu. Namun kaedah ini tidak terpakai jika berlaku percanggahan antara nas, jika berlaku percanggahan antara dalil. Pada waktu itu berkemungkinan sesebuah hadis akan dikhususkan hanya pada sebab urut baginya sahaja. Contoh bagi perkara ni Nabi sebut hadis tadi, tak termasuk dalam kebaikan berpuasa waktu musafir. Hadis ni clear, Nabi tak bagi puasa waktu musafir. Nabi kata bukan benda baik. Bila bukan benda baik, maksudnya benda tak baik. Siapa yang bermusafir puasa, benda tak baik. Ia bercanggah dengan hadis lain. Tengok hadis lain. Hadis ini jelas menunjukkan larangan berpuasa ketika bermusafir dengan mengatakan berpuasa ketika musafir ini bukan satu kebaikan. Namun hadis ini menyanggahi hadis lain yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berpuasa ketika bermusafir. Nabi kata tadi puasa waktu musafir tak baik. Tiba-tiba ada hadis lain Nabi pula puasa waktu musafir. Kan? Jadi macam mana nak selesai? Tengok sebab urut lah. Okey, tengok hadisnya. Qaza'ah meriwayatkan, dia kata, Ataitu Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu wa huwa maksurun alaih. Falamma tafarraqa an-nasu anhu qultu inni la as'aluka amma yas'aluka haula'i anhu. Sa'altuhu 'anis sawmi fis safar. Kata Qaza'ah, saya pergi berjumpa dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Sahabat Nabi SAW. Orang yang pandai dalam bab hukum hakam agama ni antaranya Abu Sa'id lah. Abu Sa'id ni ada ilmu. Wa huwa maksurun alaih. Dalam keadaan dia ni dikerumuni oleh orang. Sahabat. Jadi orang pun meluru pergi jumpa dia. Hak ni tanya yang soalan tu, hak ni tanya soalan ni kan. Biasa rujukanlah zaman dia tu. Falamma tafarraqa an-nasu anhu, ketika mana manusia beredar daripada dia. Bila manusia dah mula beredar daripada dia, qultu, Qaza'ah pun kata, aku berkata kepada Abu Sa'id, inni la as'aluka amma yas'aluka haula. Aku sesungguhnya aku takkan tanya kepada kamu tentang apa yang mereka-mereka tadi tanya. Dia nak beritahu soalan dia ni soalan lain sikit lah. Soalan special lah. Soalan-soalan yang orang lain tanya tadi aku tak mau tanya lagi dah. Aku nak tanya soalan lain, dia kata. Okey. Sa'altuhu 'anis sawmi fis safar. Aku bertanya Nabi SAW tentang bermusafir dalam keadaan berpuasa. Aku nak tanya tentang orang yang berpuasa dalam keadaan bermusafir. Boleh ke tak boleh? Maka Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Abu Sa'id kata apa? Faqala. Abu Sa'id kata, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa nahnu siyam. Kami bermusafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi hidup ni, kami pernah musafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami berpuasa. Nampak? Dalam keadaan kami berpuasa. Tadi kata tak boleh. Tadi kata bukan kebaikan. Kalau bukan kebaikan takkan Nabi buat. Bercanggah tak? Bercanggah. Okey.
Qala fanazalna manzilan, kami pun berhenti di satu tempat, kami turun daripada kenderaan kami di satu tempat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwa lakum, sesungguhnya kamu telah mendekati musuh kamu dan berbuka itu lebih kuat untuk kamu. Maksud Nabi nak kata, kamu ni nak pergi perang ni, buka lah, kamu pun musafir, buka puasa. Sebab kalau kamu berpuasa, kamu tak mampu nak berperang. Maksud ini rukhsah, ya. Sebab tu kadang-kadang bila adalah orang sebar kat Facebook, dia kata wali ni 30 tahun tak pernah makan, kita kata macam tak percaya lah. Nabi pun suruh sahabat buka waktu nak perang, kan? Bukan tak makan 30 tahun. Ni tak makan satu hari je, Nabi kata buka, kerana esok kamu nak perang. Maksud Nabi SAW nak ajar umat ni konsep sunnatullah, konsep berpegang dengan undang-undang. Lapar, pergilah makan, kan? Dia tak ada konsep mistik, superstitious, kan? Benda-benda pelik, tikam takluk. Saya dah amalkan satu ilmu, Ustaz, ilmu ni turun-temurun, bersanad lagi. Apa dia? Tikam takluk. Sahabat Nabi gugur syahid 70 orang kat Uhud. Tiba-tiba kita tikam takluk. Orang sini panggil lut. Betul kan? Tikam takluk kan? Maksud tak luka lah. Jadi benda tu macam bagi saya kena tengok balik lah. Betul ke itu karamah? Takut-takut sihir. Tu yang kita takut. Tapi kalau Tuhan nak bagi keistimewaan pada dia sebab dia soleh untuk dia seorang, okey lah, kan? Dan itu pun bukan dipelajari. Maksud karamah ni, bila Tuhan nak bagi baru jadi. Dia pun kadang-kadang tak sedar. Kalau jenis dipelajari, maksudnya ada benda lain tu. Takut-takut ada benda yang tak sepatutnya dia belajar, kan? Duk main benda-benda halus pula. Okey? Baik. So Nabi kata berbuka lebih baik untuk kamu. Nabi tak kata berbuka itu wajib. Nabi tak kata. Nabi kata lebih baik. Maksudnya sebab kamu nak perang esok ni. Okey? Baik. Fakana rukhsah. Maka ia menjadi rukhsah. Rukhsah. Boleh ambil, boleh tak ambil. Faminna man sama wa minna man aftar. Ada di kalangan kami yang terus berpuasa, ada di kalangan kami yang berbuka. Summa nazalna manzilan akhar. Kemudian kami pun turun di satu tempat lagi. Turun daripada kenderaan di satu tempat. Faqala innakum musabbihu aduwikum. Sesungguhnya esok awal-awal pagi kamu nak berperang dengan musuh kamu. Wal fitru aqwa lakum faaftiru. Dan berbuka itu lebih kuat untuk kamu, maka berbukalah. Wa kana azmah, yang ni wajib. Yang ni wajib berbuka sebab nak pergi perang. Kalau tak, dia tak mampu nak pertahan agama. Dan pertahan agama untuk depa pada waktu tu wajib. Fa aftarna thumma qala laqad ra'aituna nasumu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika fi safar. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya saya pernah melihat kami, yakni Nabi dan para sahabat, di zaman Nabi, nasum ma'a Rasulillah, kami berpuasa bersama dengan Rasulullah selepas daripada peristiwa ini dalam waktu kami musafir. Maksudnya lepas daripada peristiwa Nabi tak bagi berbuka, Nabi tak bagi berpuasa tu pun, still lepas tu ada lagi orang puasa waktu musafir. Sebab dia orang bukan nak pergi perang, dia orang musafir, mungkin nak berniaga. Still Nabi benarkan. Maksudnya Nabi tak benarkan berpuasa waktu musafir ni untuk apa? Untuk berperang yang kalau puasa jadi mudarat pada agama, jadi tewas, tak mampu nak perang. Sebab zaman dulu perang ni betul-betul dekat dataran betul, maksudnya dekat kawasan luas, kawasan lapang, panas, pakai pedang pula tu, kan? Jadi kalau tak ada makanan yang cukup, tak ada tenaga yang cukup. Sedangkan orang kafir mempunyai tenaga yang cukup.
Jadi sebab itu Nabi kata wajib berbuka pada waktu tu. Okey, boleh Baik. Hadis ini menunjukkan Nabi SAW dan para sahabat pernah meneruskan puasa walaupun mereka berada dalam bermusafiran. Lalu percanggahan ini diselesaikan dengan melihat kepada sebab urut. Yang atas tadi kata puasa waktu musafir bukan benda baik. Yang bawah pula kata ada di kalangan sahabat yang meneruskan puasa waktu musafir. Jadi bercanggah. Bila bercanggah baru tengok sebab urut. Dia ada macam-macam cara nak menyelesaikan percanggahan ni. Dia ada macam-macam cara. Bila kita tengok dua dalil bercanggah, ada macam-macam cara. Dulu saya dah bagi tahu dah. Oh, bukan kat sini. Saya tak bagi tahu kat sini, saya bagi tahu kat kuliah lain. Siapa yang selalu follow kuliah saya, dia akan tahu. Ada 6 step kita kena buat bila nampak dalil ni dengan dalil ni bercanggah. Ada 6 step. Step yang pertama, raddud da'if. Tolak mana-mana yang daif. 2 hadis bercanggah, 1 sahih, 1 daif. Yang daif tu buanglah. Sebab yang daif mana boleh lawan yang sahih. Okey. Kalau dua-dua sahih, pergi step yang kedua. Kita tengok dalam lafaz tu ada tak pemansuhan yang jelas disebutkan oleh Nabi ataupun sahabat. Kalau ada, ambil yang memansuhkan, tinggalkan yang dimansuhkan. Contoh, ada hadis Nabi SAW larang orang Islam ni pergi ziarah kubur. Lepas tu ada hadis bagi tahu, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah atau tuzakkirukumul maut. Dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur, sekarang pergilah ziarah kerana ia mengingatkan kamu kepada akhirat ataupun kepada kematian. Dan kita tahu memang dulu dilarang, sekarang dah okey. Maka berlaku pemansuhan hukum. Kita ambil yang terakhir. Yang tu daripada Nabi SAW. InsyaAllah lepas azan ni kita akan ambil daripada sahabat Nabi yang sahabat Nabi bagi tahu berlaku pemansuhan yang jelas. Kita bagi laluan pada azan dulu.
Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita sambung balik perbincangan kita. Kalau ada dalam dalil disebutkan pemansuhan yang jelas daripada Nabi, kita ambil yang memansuhkan, kita tinggalkan yang dimansuhkan. Kadang-kadang pemansuhan itu datang daripada kalam sahabat Nabi, bukan daripada Nabi. Seperti contoh, Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi SAW, al-wudu mimma massatin nar. Wajib mengambil wudu apabila makan benda yang disentuh api, benda yang dimasak. Kita kalau makan benda yang dimasak, batal wudu. Hadis ni sebut. Jadi kalau kita dah ambil wudu, pergi makan kuih raya sebiji dua, batal wudu sebab makan benda yang dah dimasak. Tiba-tiba ada hadis, jangan keluar lagi masjid lagi, takut salah faham lagi. Tiba-tiba ada hadis lain, Jabir mengatakan, kana akhiral amrain min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma masatin nar. Jabir ni sahabat juga, tadi Abu Hurairah riwayat. Jabir kata, perkara yang terakhir yang kami terima daripada Nabi SAW ialah tidak perlu lagi mengambil wudu bila makan makanan yang dimasak. Sebab tu hari ni kalau tuan-tuan ada wudu, pergi makan nasi, tuan-tuan makan nasi kan makan berah? Makan nasi kan? Makan nasi mestilah masak dulu kan? Masak tu kena api lah. Batal tak wudu? Tak batal. Sebab ambil riwayat Jabir. Sebab Jabir bagi tahu dalil yang kata batal tu telah pun dimansuhkan. Ini step yang kedua. Step yang ketiga, kalau tak boleh juga, dua dalil bercanggah, tak nampak ada pemansuhan yang jelas, tak ada daripada Nabi sebut mansuh, tak ada daripada sahabat sebut jelas mansuh, tak ada, baru kita pergi kepada kaedah yang ketiga, tarjih. Al-jam'u wa taufiq. Harmonikan dia. Ni cara nak harmonikan, tengok sebab urut, tengok bahasa, tengok keadaan. Contoh, macam Nabi SAW kata, siapa nak pergi buang air, jangan pandang kiblat, jangan membelakangkan kiblat. Hadis Abu Ayyub. Nabi kata, kalau kita nak buang air besar ke air kecil ke, jangan pandang kiblat, jangan belakangkan kiblat. Clear Dalam hadis clear Nabi sebut, la tastaqbilul qiblah bil ghaid awil baul wala tastadbiruha syarriqu aw gharribu. Siapa nak buang air, tak kira besar ke kecil, jangan pandang kiblat, jangan belakangkan kiblat, pandanglah ke timur ataupun ke barat. Faham tak? Ada yang mengangguk, faham. Okeylah, kalau kita nak buang air, Nabi kata jangan pandang kiblat kan, kita pandang ke mana? Ke timur. Timur mana? Timur sana kan? Timur sana kan? Sebab sini barat. Jangan pandang kiblat, jangan belakangkan kiblat, pandanglah ke timur atau ke barat. Mana timur? Sana. Kalau pandang sana, belakangkan kiblat tak? Okey, kita pandang barat. Pandang barat, menghadap kiblat tak? Tadi kita faham. Faham arahan tu, tapi bila pergi tang implementasi, problem lah. Macam mana ni? Tadi kata tak boleh, lah ni kata boleh, lah ni kata dah bercanggah dah kan? Kalau pandang ke timur, tak apalah, dia sengit sikit kan, dia, kalau tak silap dia ada sengit sikit, dia bukan 100%, dia ada sengit sikit, tapi still kita membelakangkan kiblat. Oh, rupanya hadis ni boleh kita selesaikan, kita boleh jam' wa taufiq, kita boleh selaraskan, kita boleh selarikan, kita boleh harmonikan. Macam mana?
Arahan yang awal tu arahan untuk semua orang. Jangan pandang kiblat, jangan belakangkan kiblat. Ini untuk semua orang. Yang Nabi suruh pandang ke timur ke barat tu untuk orang Madinah. Sebab Madinah, kan Nabi kat Madinah. Madinah, kiblat dia kat mana? Selatan. Sebab tu Nabi suruh pandang timur dan barat. Kiblat orang Madinah tu di belah bawah. Adalah sengit sikit tapi dia belah selatan lah. Sebab tu Nabi suruh pandang timur dan barat. Dah kita kalau kiblat kita belah barat, pergilah pandang utara atau selatan. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis Nabi kata tak boleh buang air, tak boleh pandang kiblat ataupun menghadap kiblat. Tiba-tiba dalam hadis Bukhari, Ibnu Umar naik rumah Hafsah, ternampak Nabi kat bawah. Hafsah kan isteri Nabi. Ibnu Umar ni adik Hafsah. So rumah kakak dia lah. Naik rumah Hafsah, tengok Nabi dalam toilet. Ternampak Nabi dalam toilet. Bukan saja dia nak pergi skodeng, tak. Dia ternampak Nabi. Dia ternampak Nabi buang air, menghadap Baitul Maqdis, membelakangkan Kaabah. Canggah lagi tak? Canggah. Cari dua-dua hadis sahih. Cari pemansuhan tak berlaku. Tak ada pemansuhan. Tak nampak. Dan para ulama dia menyelaraskan balik. Dia kata yang Nabi larang tu kalau kita buang air di tempat yang terbuka. Yang tu tak boleh pandang kiblat ataupun belakangkan kiblat. Tapi kalau kita dalam bangunan, dalam toilet ada dinding, menghadap mana pun tak apa. Itu sebahagian lah. Ada sebahagian lain kata tak, yang dilarang tu umum, yang Nabi buat tu khas untuk Nabi. Tapi macam kurang tepat sikit lah bagi saya, sebab pengkhususan ni tak mesti dengan jelas kan. Ni tak jelas sangat. Yang saya setuju adalah selagi mana dalam toilet ada dinding, okey, pandang mana pun tak apa. Tapi kalau di tempat yang lapang, di tempat yang luas tak ada dinding, jangan pandang kiblat, jangan belakangkan kiblat. Mungkin ada yang kata, siapa nak pergi buang air tempat lapang Ustaz? Zaman dulu orang pergi musafir tengah-tengah padang pasir, toilet tak ada, jadi pergilah tempat tanah lapang. Pergi camping, toilet tak ada, tempat tu tak ada dinding, bukan toilet yang proper, dan kita buang air di tempat yang lapang kan. Jadi kalau kawasan yang seperti itu, jangan pandang kiblat, jangan belakangkan kiblat. Itu salah satu cara lah untuk harmonikan. Tak boleh harmonikan, baru kita pergi kepada step yang apa? Step yang keempat, pemansuhan yang tidak jelas. Tadi pemansuhan yang jelas, nombor 2. Hak ni pemansuhan yang tak jelas. Tak boleh diselaraskan. Kita pergi kepada pemansuhan yang tak jelas. Macam mana? Kita tengok pada tarikh hadis tu disebut. Dia tak sebut berlaku pemansuhan, tapi tarikh hadis tu kita tahu. Contohnya, Nabi SAW dalam sebuah hadis kata, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa pegang kemaluan, pergi ambil wuduk balik. Siapa pegang kemaluan dia, pergi ambil wuduk balik. So kalau siapa pegang kemaluan, wuduk batal, pergi ambil. Ada hadis sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa pandangan kamu tentang memegang kemaluan? Nabi kata, innama huwa bid'atun mink. Ia sesungguhnya kemaluan itu sebahagian daripada kamu. Kalau pegang telinga batal wudu tak? Pegang pipi batal wudu tak? Pegang tangan batal wudu tak? Pegang kemaluan pun samalah juga, sebahagian daripada kamu. Itu satu hadis. Canggah tak? Satu kata batal, satu lagi kata tak batal. Majoriti ulama kata, dia tengok, termasuk mazhab Syafi'i, dia kata dia tengok dua dalil ni, dia tengok sahabat yang riwayat hadis yang kata batal tu masuk Islam lewat. Bila dia masuk Islam lewat, dah tentu dia dengar hadis lewat. Yang kata tak batal tadi tu masuk Islam awal, dan yang lewat ni membatalkan yang awal. Jadi sebab itu dalam mazhab Syafi'i, pegang kemaluan batal wudu. Clear? Okey. Itu yang keberapa? Keempat. Betul tak? Buang yang dhaif, pemansuhan jelas,
Jam' wa taufiq, menyelaraskan balik. Pemansuhan tak jelas. Nombor 5, tarjih. Tarjih ni pilih salah satu. Bila dua bercanggah, dua-dua sahih, step yang sebelum ni semua tak boleh selesai, baru pergi pada tarjih. Macam mana tarjih? Pilih yang paling kuat. Ibnu Umar kata, contoh hadis Bukhari Muslim, Ibnu Umar kata Nabi SAW bila salat, dia akan angkat takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, angkat tangan selaras dengan bahunya. Ada dua riwayat, satu selaras dengan telinga, satu lagi selaras dengan bahu. Dua-dua ada riwayat. Ibnu Umar punya riwayat selaras dengan bahu. Sebab tu kita tengok orang angkat takbir, ada yang selaras dengan telinga, ada selaras dengan bahu. Dua-duanya ada riwayat. Okey dua-dua. Cuma mazhab Syafi'i kata, mazhab Syafi'i dia tengok, satu kata angkat paras bahu, satu kata angkat paras telinga. Mazhab Syafi'i kata sebenarnya dua-dua tu betul. Dua-dua tu merujuk pada keadaan yang sama. Macam mana? Ni selaras kan? Ni kaedah selaras kan? Saya hurai balik. Dah tengok hadis ni, teringat pula. Mazhab Hanbali kata dua-dua boleh. Selaras bahu boleh, selaras telinga pun boleh. Itu mazhab Hanbali, dua-dua boleh. Satu lagi mazhab Syafi'i, dia kata dua-dua hadis ni sebenarnya merujuk kepada perbuatan yang sama. Cuma sahabat ni riwayat dia tengok macam mana Nabi buat, dia cerita ikut apa yang dia nak cerita. Bila sahabat kata, Ibnu Umar kata separas bahu, jadi mazhab Syafi'i kata angkat tangan waktu takbir ni, angkat separas bahu lah. Iaitu ada riwayat kata separas telinga, atas tangan ni separas telinga, kan separas telinga, bawah tangan ni separas bahu. Itu mazhab Syafi'i. Clear kan? Yang kita tak pun setuju bila ada seorang ustaz kata, tuan-tuan tengok anak-anak, bahaya Wahabi, kalau angkat tangan macam ini aja, dah macam Batman aja, tu tanda Pak Wahab. Bukan, itu bukan Wahabi, itu Hanbali. Sekarang ni pelik, nampak pelik sikit Wahabi, nampak pelik sikit Wahabi. Heran saya. Sampai Wahabi pun kata, aku tak ada kena-mengena dengan ini gambar kan. Semua benda dia punya pasal. Bukan, itu Hanbali. Itu Hanbali. Hanbali kata separas ni pun boleh, separas ni pun boleh. Dua-dua okey. Syafi'i kata, mazhab Syafi'i kata, tak, itu merujuk kepada perbuatan yang sama. So tak ada masalah yang tu. Okey. Ibnu Umar kata Nabi SAW bila salat angkat takbir, angkat tangan separas bahu. Bila nak rukuk, angkat lagi tangan rukuk. Bangkit daripada rukuk, angkat lagi tangan. Dan bila lagi angkat tangan? Bila Nabi bangkit daripada rakaat kedua, Nabi sekali lagi angkat tangan. Dan Nabi tak angkat selain daripada itu. Tuan-tuan biasa amal kan? Bila angkat takbir, bila takbiratul ihram, angkat tak tangan? Angkat tangan. Bila nak rukuk, angkat tangan tak? Nak rukuk? Angkat. Kalau angkat tangan, tu mazhab Syafi'i. Kalau tak angkat, tu mazhab Hanafi. Hanafi rupanya aku. Tak apalah, mazhab Syafi'i pun dia kata sunat kan. Okey. Bangkit daripada rukuk, angkat tangan. Bangkit daripada rakaat kedua, angkat tangan. Ibnu Umar kata inilah amalan Nabi SAW. Tiba-tiba ada satu riwayat yang lain bagi tahu waktu nak turun sujud pun angkat lagi tangan. Waktu nak turun sujud, angkat lagi tangan. Duduk antara dua sujud tu, angkat tangan, sujud. Ada riwayat. Tapi riwayat ni dia bercanggah lah, sebab Ibnu Umar kata Nabi tak angkat di tempat lain selain daripada yang disebut tadi. Tiba-tiba riwayat ni kata, ada Nabi angkat tempat lain. So, kebanyakan ulama bila tengok hadis tu, dia kata hadis ni tak sekuat hadis Ibnu Umar. Sebab hadis Ibnu Umar tu dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, lebih kuat daripada hadis yang mengatakan ada angkat waktu nak sujud tu. Maka sebab itu kita tak pakai riwayat yang kata angkat waktu nak sujud. Tapi ada Arab buat. Siapa pergi Mekah boleh tengok Arab buat. Kerana dia berpegang kepada mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Okey. Itu yang ke 5. Tarjih. So tarjih ni macam-macam cara boleh tarjih.
Ada macam-macam, ada ratusan kategori, ada ratusan ciri-ciri nak memilih salah satu. Kalau tak boleh juga, sama kekuatan dia, darjat dia sama, kekuatan dia sama, dua-dua sahih, tak boleh nak diselaraskan, tak boleh nak pilih salah satu sebab kedua-duanya kekuatan dia sama, kita pergi step yang keenam, tasaqutud dalilain. Dua-dua dalil tu gugur, tak boleh pakai. Kenapa tak boleh pakai? Kita tak boleh nak tentukan mana satu. Ni pun sahih, yang ni pun sahih. Nak amal yang ni tak boleh, nak amal yang ni tak boleh. Sebab kalau nak pilih salah satu, mesti kena ada alasan. Dia tak boleh kata, saya pilih yang ni lah. Pasal apa? Sebab nampak ni comel sikit. Tak boleh. Dia nak pilih salah satu, dia mesti ada alasan yang kukuh. Okey? Jadi itu salah satu, itu 6 cara yang disebutkan oleh para ulama ketika nak berinteraksi dengan riwayat yang bercanggah. Sebab urut ni salah satu daripada kategori yang 6 ini, iaitu al-jam'u wa taufiq, yang nombor 3 tadi. Itu salah satu daripada kategori menyelaraskan riwayat yang bercanggah. Nombor 4. Kau apa dah ni? Pukul 9 lah. Takut jam saya lambat ni. Masa dah tamat dah ni. InsyaAllah kita sambung kuliah kita pada masa akan datang, insyaAllah. Iaitu kita nak pergi pada disiplin nombor 4, memastikan kesahihan sabab urut sebelum memahami sesebuah hadis. Okey? Baik, kita pergi pada soalan. Ada soalan tuan-tuan? Sebelum saya nak ambil soalan online ni. Okey, kalau tak ada, saya tengok soalan online tu pun kita ambil sebahagian je lah. Saya pun bercerita, saya lupa tengok lebih pukul 9 dah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz dengan justifikasi seorang imam yang mahu zikir beramai-ramai selepas salat kerana ingin mendidik jemaah zikir-zikir, dan beliau tidak pasti jemaah sudah pandai berzikir kerana baginya boleh jadi ada di antara jemaah yang baru insaf, kenal masjid dan baru kenal salat. Wallahu alam, isu zikir kuat atau zikir pelan ni, dia bukan bab sunnah atau bid'ah. Dia bab yang mana yang Nabi buat sentiasa, yang mana Nabi buat kadang-kadang, tu je. Dalam riwayat, memang Nabi SAW pernah berzikir lepas salat dengan mengangkat suaranya. Hadis Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari, dia kata, saya mengetahui Nabi habis salat bila saya dengar bunyi zikir. So maksudnya Nabi ada zikir dengan mengangkat suara. Tapi Al-Imam Syafi'i mengatakan itu di awal-awal ketika mana Nabi nak mengajarkan zikir kepada sahabat. Imam Syafi'i sebut, apabila imam telah mengetahui, makmum telah mengetahui zikir, maka hendaklah dia senyapkan, rendahkan suaranya. Dan sebab itu di antara hikmah, imam disuruh untuk berpusing, sama ada berpusing ke kanan ataupun menghadap makmum setelah salat selesai, adalah untuk nak bagi tahu kepada orang yang baru masuk, salat telah pun habis. Kerana mereka zikir diam-diam. Takut-takut bila imam duduk lagi kat tempat dia, kan, tak menghadap kepada jemaah, orang yang baru masuk, dia duk ingat salat masih ada. Dia masuk, dia berimamkan dengan imam yang telah habis salat. Sebab dia tak tahu kan, semua pakat senyap je zikir pelan-pelan kan. Itu di antara hikmahnya nak bagi tahu solat telah pun habis. Jadi asalnya adalah dibenarkan solat, dibenarkan ataupun dianjurkan berzikir lepas salat itu dalam keadaan tidak meninggikan suara. Tapi kalau imam dia tengok makmum yang tak pandai nak berzikir, dia boleh meninggikan suara sedikit selagi mana tidak mengganggu orang-orang yang masbuk. Ni kadang-kadang dia orang kata apa? Dia punya zikir tu punya kuat sampai orang masbuk tak boleh nak baca Fatihah. Itu tak boleh lah. Jadi terpulang pada imam lah. Kalau memang nampak memang makmum dia tak pandai lagi, dia bolehlah angkat suara sedikit selagi mana tidak mengganggu orang yang masbuk. Mungkin ada orang kata, siapa suruh datang lambat? Bukan semua orang macam kita boleh datang cepat. Ada orang dia ada urusan, ada kerja. Dan di zaman Nabi pun ada orang masbuk, kan? Di zaman Nabi SAW ada orang masbuk. Bukan kata masbuk je, Nabi dah habis solat dah baru dia datang. Sehingga Nabi terpaksa tanya sahabat yang dah solat tu, siapa yang nak bersedekah dengan lelaki ni? Solat dengan dia balik.
supaya dia dapat pahala berjamaah. Ada orang yang mempunyai tugas, yang mempunyai kerja, bukan semua free macam kita. Jadi sebab itu kena raikan. Tapi kalau nak bagus, gantunglah zikir-zikir yang sunnah ni di hadapan ataupun di dinding-dinding masjid, supaya pertama tak mengganggu makmum yang masbuk, dan supaya makmum pun boleh belajar zikir-zikir yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Ini soalan panjang ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita tahu ada hadis di mana akhirat nanti Allah tanya hamba tentang dosa. Ada hamba nafikan sehingga Allah datangkan saksi, iaitu dirinya, dan ada hamba dia saya tak faham dia tulis ni. Bagaimana kita nak beramal dengan hadis ni? Kerana kita dah tahu hadis ni di dunia, jadi mungkin kita boleh IAKAN apa? Kita iakan. Dan ada hamba dia iakan dosa dia dan Allah ampunkan dia kerana dia iakan dosa dia. Bagaimana kita nak beramal dengan hadis ni? Kerana kita dah tahu hadis ni di dunia, jadi mungkin kita boleh iakan kesalahan kita kerana dah tahu. Tapi saya tahu ia tidak seperti yang dimaksudkan. Bagaimana kita nak dapatkan kelebihan ni jika ditakdirkan demikian? Ini sebenarnya hadis-hadis yang seumpama ini, hadis yang kita baca Allah Ta'ala ampunkan hamba, hadis bitaqah, antara yang paling masyhur, hadis riwayat Tirmizi. Sahabat dengar Nabi SAW cerita, Nabi kata ada orang ni dia punya dosa tu 99 buku, catatan buku dosa dia tu 99 buah. Satu buku luah dia seluas mata memandang. Kullu sijilin mislu maddil basar. Satu catatan buku seluas mata memandang. Bayang, 99 punya banyak dosa. Cuma ada satulah bitaqah, kad kecil, dalam dia adalah ilaha illallah. Itu je lah amalan baik dia. Allah Ta'ala ampunkan dia. Allah Ta'ala ampunkan dia. Cuma ulama beza pendapat. Ada yang kata dia mati lepas dia masuk Islam. Ada yang kata dia masuk Islam tu lepas tu dia mati. Kira memang banyak dosa dia sebelum ni. Bila masuk Islam gugurlah dosa dia. Ada yang kata dia sebut tu dalam keadaan bertaubat dan tak sempat buat amal ibadat yang baik yang lain. Macam orang yang bunuh 99 orang tu. Dia dah banyak buat dosa, lepas tu nak taubat. Taubat tu disebut la ilaha illallah, dia tak sempat buat, dia mati. Kan? Ada juga yang kata begitu. Ada yang kata Allah Ta'ala memang nak ampunkan dia. Ini kehendak Allah, nak ampunkan siapa saja. Dan memang kita percaya pun, mana-mana orang mati di atas tauhid, fahuwa tahtal masyiah. Siapa yang berdosa mati bawa iman, cuma dia orang jahat, banyak buat maksiat, banyak buat dosa, orang fasik, tapi dia mukmin, dia beriman, dia bukan kafir. Kalau dia mati, dia terletak di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak azab dia, Allah Ta'ala azab dia. Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia, Allah Ta'ala ampunkan dia. So hadis-hadis yang seperti ini, bila kita baca, yang Nabi nak tunjuk kat kita adalah orang yang berdosa jangan sekali-kali putus harap dengan Allah. Tu je. Jangan putus harap. Sebab tu Nabi cerita, ada pelacur tengok anjing dahaga, bagi anjing minum, diampunkan. Ada orang dia salah faham, dia ambil literal. Maksudnya pekerjaan saya sebagai pelacur ini diiktiraf dalam hadis. Saya cuma perlu bagi anjing minum. Kalau macam tu pemahamannya salah. Pemahaman tu salah. Sebenarnya bukan Nabi nak suruh orang yang terlibat dengan pelacuran untuk kekal just bagi anjing minum aja. Nabi nak kata, kamu yang berdosa besar ni, jangan sekali-kali putus harap dengan Allah. Kalau ada pelacur bagi anjing minum pun Allah Ta'ala boleh ampun, apatah lagi kamu bertaubat, buat kebaikan. Jangan putus harap dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud dia. Tapi hadis macam ni kena baca sekali dengan hadis yang Allah Ta'ala azab manusia disebabkan dosa dia. Ada hadis lain yang Allah Ta'ala azab manusia disebabkan dosa. Hadis mimpi Nabi, macam mana Nabi bermimpi orang yang berzina, kan? Orang yang berzina, Allah Ta'ala masukkan dia azab dia. Orang yang makan riba, Allah Ta'ala azab dia. Dan sebut dalam mimpi Nabi, dalam hadis Bukhari. Panjang hadis Nabi tu, kan? Jadi
kita kena baca hadis yang sama seperti ini. So barulah seimbang. Ada takut dengan azab Allah dalam diri kita, ada harap dengan rahmat Allah dalam diri kita. So seimbangkan keduanya. Dia seolah-olah macam burung lah, dia ada sayap. Satu sayap burung tak boleh terbang. Kapal terbang pun tak boleh terbang dengan satu sayap. Dia mesti dua. Satu takut dengan azab Allah, satu harap dengan rahmat Allah. Siapa yang hanya harap dengan rahmat Allah, dia akan buat dosa sebab dia tak tahu Allah Ta'ala ada azab ataupun dia abaikan. Siapa yang terlalu takut dengan azab Allah, dia akan putus asa kerana dia akan sangka Allah Ta'ala tak ampunkan saya, Ustaz, saya ni berdosa. Kan kadang-kadang kita jumpa orang, saya ni Ustaz berdosa, confirm ada neraka sebab dosa banyak saya buat. No, rahmat Allah masih ada untuk kamu minta ampun pada dia. Tapi kalau kita tengah nampak orang buat dosa, kita nampak orang buat dosa, takkan kita nak kata buatlah kerana Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ataupun kita kata lagi, dosa besar lagi tak ada, Allah Ta'ala kan Maha Pengampun, buatlah lagi. Tak betul tu. Kita nampak orang buat maksiat, bacakan kepada dia dalil yang berkenaan dengan bagaimana azab Allah kepada orang yang berdosa. Kita tengok orang yang nak kembali pada agama bawa dosa banyak, masa tu baru kita buka hadis-hadis yang berkaitan dengan rahmat Allah menerima taubat hamba-Nya yang nak kembali pada agama. So dia kena ada keseimbangan dan kena tengok konteks dan suasana. Pergi ceramah depan orang miskin, sesuai ke? Tuan-tuan, Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang infak fisabilillah. Dia pun menerima bantuan asnaf. Dia kata, Ustaz, kami nak infak macam mana? Kami pun terima bantuan. So kalau kita pergi ceramah depan orang yang menerima bantuan, ceritalah kelebihan orang miskin. Doa mereka mustajab, mereka masuk syurga awal sebelum orang kaya. Tapi kalau pergi ceramah depan orang kaya, takkan nak pergi, tuan-tuan, kemiskinan mempunyai kelebihan dalam agama. Dia kaya, macam tak kena je Ustaz. Takkan saya nak bagi bisnes saya bankrupt. Ceritalah kelebihan infak fisabilillah. Bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan infak, yang berkaitan dengan sumbangan dalam agama, jihad dengan harta, dan baru sempurna. Baru kena pada konteks. Jumpa pemimpin, jumpa ahli politik, bacakan kepada dia dalil haram khianat kepada amanah rakyat. Jumpa dengan rakyat, bacakan hadis sabar dan taat kepada pemimpin. Selagi mana mereka tak suruh buat maksiat pada Allah, baru kena. Betul tak? Ni jumpa pemimpin, cerita, tuan-tuan, rakyat kena taat, pemimpin sedap lah. Kita kena bacakan dalil-dalil Nabi memberikan ancaman kepada pemimpin yang khianat, barulah mereka akan beringat. Macam itulah keadaannya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada masjid AJK Masjid. Terima kasih banyak kepada Global Ihsan, kepada PMT, kepada Suara Sunnah. InsyaAllah kita bertemu di lain masa dan ketika. Terima kasih juga kepada yang ikut secara online. Saya berhenti di sini dulu, minta maaf sekasar bahasa tersilap kata qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.